Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak nak kongsikan dua kisah seram, di mana kisah seram tu satunya akak petik dari blog dan satu lagi hasil karya daripada novelis Faizul Izam. Sebelum ni kan, kalau yang mana menonton Kemaruk, orang yang sama yang menulis story yang pendek ni. So sebelum akak meneruskan untuk penceritaan akak, apa-apa akak nak mohon maaf andai akak ada buat kesilapan, kesalahan dan turnover untuk korang semua. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama, di mana kisah seram ni bertajuk Diganggu Kak Lang. Kisah seram ni dialami oleh Azizul. Azizul ni dia rajin korang, dia rajin pergi ke surau. Alhamdulillah, solat berjamaah dekat masjid dan surau lebih banyak pahalanya kan. Selesai solat subuh berjamaah dekat surau, macam biasalah akan diakhiri dengan doa. Selesai mengaminkan doa, Azizul dia cepat-cepat menuruni anak tangga surau sebab dia nak balik cepat-cepat kat rumah. Dia perlu segera sampai di rumah dia untuk tolong isteri dia siapkan nasi lemak, siapkan kuih muih untuk dijual. Itulah sumber rezeki mereka, sumber penambahan pendapatan mereka. Alhamdulillah. Tak sampai hati sebenarnya Azizul dia nak biarkan isteri dia tu hanya seorang diri menyiapkan itu, menyiapkan ini, sedangkan usaha tu dilakukan untuk membantu menambahkan pendapatan mereka bersama. Hai Zul, awal lagi takkan dah nak balik, marilah berborak dulu. Siapa Tapa apabila melihat Azizul ni dah berada di atas motor. Tapa ni dia salah seorang jemaah surau. Tak boleh lapar, aku kena balik nak siapkan nasi lemak dengan kuih muih tu. Sian bini aku buat kerja sorang-sorang je, bukan macam korang, balas Azizul. Jaga-jaga sikit Zul, kan terjumpa dengan Kak Lang, celah Nordin yang cuba untuk menyakat. Aladin tu cerita zaman pelita minyak tanah, sekarang zaman moden, mana ada lagi semua tu. Cakap besar nanti jumpa baru tahu. Dalam deruman bunyi enjin motosikal dia pun, Azizul dia masih boleh dapat dengar apa yang Nordin kata pada dia. Tapi dia buat tak tahu je lah, malaslah dia nak melayan kerenah mereka. Yang penting dia kena cepat sampai ke rumah. Azizul dia bukan nak cakap besar lah. Dah berbulan dah dia berulang-alik ke kawasan perumahan Taman Sejati untuk menghantar kuih kepada penjajah kat situ. Dan kerap kali itulah juga dia dah melalui selekoh toksoh yang dikatakan keras. Dan ada Kak Lang yang menjelma kat situ. Tapi dia tak pernah pula terserempak dengan entiti yang menyeramkan tu. Kerap kali juga telinga dia ni ada dengar cerita berkenaan Kak Lang kat situ. Tapi bila ditanya balik kepada yang membawa cerita tu, mereka nafikan pernah menjumpai Kak Lang sendiri. Sekadar mendapat cerita dari orang lain je. Jadi pada Azizul, cerita tu sekadar dibuat untuk menakutkan orang yang melalui selekoh tu pada waktu malam. Esok pagi abang keluar awal sikit, kata Azizul pada isteri dia. Masa tu isteri dia tengah potong daun pisang untuk dijadikan pembungkus nasi lemak. Kenapa pula? Kan masih sempat abang keluar macam biasa. Tanya isteri dia. Masa tu isteri dia duduk dekat dapur, dekat sudut dapur. Bos abang tu asyik pandang abang semacam je kebelakangan ni sebab kerap sangat abang lewat.
Azizul dia bekerja sebagai tukang kebun di sebuah loji air di pinggir pekan Sungai Petani. Azizul dia tahu setiap pagi dia bekerja menghantar kuih ke Taman Sejati yang mana jarak dia 13 km dari rumah. Selepas tu Azizul berpatah balik untuk hantar anak dia pula pergi ke sekolah. Selepas tu barulah dia dapat bertolak ke tempat kerja. Memang setakat ni bos dia belum bersuara tapi sekadar menjeling. Jadi faham-faham lah kalau dah jeling tu korang sama-sama lah faham Keesokan hari awal-awal pagi lagi Azizul dah bersiap-siap masukkan nasi lemak ke dalam bakul sementara isteri dia tengah menggoreng kari pap dekat dapur. Awal sangat ni bang, jalan raya masih sunyi lagi. Isteri Azizul dia mula rasa bimbang. Dah pukul 5 awal apa lagi? Van kilang pun dah keluar ambil pekerja masa ni. Dah lah, minta kuih tu. Balas Azizul sambil dia ikatkan raga dekat pelantar motor dia. Azizul dia hidupkan enjin motor dia dan dia redah kegelapan pagi tu untuk pergi ke Taman Sejati. Memang betul lah kata isteri dia, jalan masih sunyi time tu. Tak ada satu pun van kilang yang berselisih dengan dia pagi tersebut. Rupanya hari tu hari Ahad. Semua pekerja kilang cuti. Memang tak ada van lah. Pagi tu suhu sekeliling amat sejuk membuatkan Azizul ni dia menggeletar kesejukan. Pandangan Azizul terahad sebab keadaan masa tu berkabus. Walaupun agak kurang selesa, dia tak berani nak menambah kelajuan motor dia sebab dia bimbang kalau dia terlanggar lembu-lembu yang memang mungkin tidur dekat tengah-tengah jalan raya. Biasanya kan, lembu tu kan gemar tidur atas tar untuk panaskan badan. Semasa Azizul melewati selekoh Tok Soh, selekoh tu lah tu yang orang-orang duk kata tu selekoh tu jugalah yang dia duk dengar macam-macam tu. Masa dia lalu kat situ, ada seorang gadis menahan motosikal Azizul. Bang berhenti bang. Bang berhenti bang. Azizul dia berhentikanlah motor dia dekat hadapan gadis tu. Pada fikiran dia, mungkin gadis tu pekerja kilang yang keluar nak bekerja pada hari Minggu untuk dapatkan duit lebih ke. Itu apa yang dia rasa lah, apa yang dia cuba positifkan diri dia. Nak beli kuih, gadis tu cuma angguk je. Bau gadis tu sungguh harum, sangat harum. Tapi Azizul dia tak ambil pusing lah sebab yelah, gadis tu berwangi-wangian memang biasa kan, memang tak dapat dipisahkan. Azizul dia dah lali dengan bau pewangi gadis pekerja kilang apabila mereka singgah dekat gerai tempat dia letakkan kuih. Bila 5 gadis turun serentak, bau wangi tu takkan hilang walaupun van kilang tu dah lama berlalu pergi. Memang wangi semerbak. Oleh sebab suasana masih gelap, Azizul dia menyalakan lampu suluh yang dia bawa sekali standby dekat motor bagi membolehkan gadis tu untuk pilih kuih mana yang dia nak. Gadis tu dia capai plastik yang tersangkut dekat raga motor Azizul. Lepas tu dia ambil 2 bungkus nasi lemak dan 3 ketul kuih seri muka. RM2 semuanya, kata Azizul. Gadis tu pun dia hulurkan 2 keping wang kertas dan dia berlalu pergi. Azizul dia masukkan wang kertas tu dalam kocek seluar sebelum dia meneruskan perjalanan dia. Biasalah kan, urusan berjual beli macam tu lah. Masa Azizul ni buat pusingan, dia sengaja nak halakan cahaya lampu motor dia tu ke arah gadis tu semula. Boleh tahan cantik gadis tu, kata hati Azizul. Cuti-cuti pun kerja juga. Azizul sengaja melontarkan soalan tu tapi tak dibalas. Dia sambil nak lalu tu kan, cuti-cuti pun kerja juga. Tapi gadis tu tak balas pun, hanya dia senyum je untuk Azizul. Azizul dia kembali meneruskan perjalanan dia. Dalam hati terdetik betapa beraninya gadis tu menunggu van kilang dalam kegelapan malam tu di tengah-tengah kebun pula tu. Biasa kan, dia tengok gadis menunggu van kilang awal pagi macam tu, tapi mereka tak adalah tunggu sorang-sorang macam tu. Biasanya ada kumpulan ataupun ditemani dengan lelaki macam tu. Jangan-jangan itu Kak Lang yang dikatakan Nordin semalam. Mengarut je. Kalau Kak Lang,
Pasti dia dah tunjukkan muka sebenar dia masa aku berhenti tadi. Takkanlah Kak Lang nak makan nasi lemak. Weh, seri muka tu nak buat tambah seri muka dia ke? Kata Azizul seorang diri sambil dia tergelak kecil. Awal pagi ni, tegur penjaja yang menyedari dia tiba awal dari kebiasaan. Nak cepat Maman. Hari ni kuih seri muka kurang 3 ketul, nasi lemak kurang 2 bungkus tau. Ada orang beli tengah jalan tadi. Kata Azizul sebelum dia tinggalkan tempat tu. Azizul dia bergegas balik ke rumah untuk hantar anak dia ke sekolah pula. Dia menunaikan solat subuh sambil dia tunggu anak dia tu siapkan diri mereka. Ayah, mak suruh minta duit belanja dengan ayah sebab hari ni mak tak ada duit kecil. Kata anak sulung Azizul apabila mereka tiba dekat depan pintu pagar sekolah. Azizul pun dia seluk-seluklah poket seluar dia. Dia nak ambil duit RM2 yang diberikan oleh gadis pagi tadi. Gadis yang beli nasi lemak dia dengan kuih dia. Tapi dia hairan lah. Tak ada pun duit dekat dalam poket dia tu. Puaslah dia menggeledah. Tak ada pun. Yang ada korang cuma 2 helai daun getah kering dalam poket dia. Tercengang sekejap Azizul. Dibuatnya. Azizul dia rasa tak puas hati. Dia seluk sekali lagi poket dia. Stay kosong. Dia masih terpegang daun getah tu. Lepas tu dia selukkan poket yang sebelah lagi pula. Kosong. Dari mana pula datang daun getah ni? Seluar ni baru je aku keluarkan dari almari. Akal Azizul ni dia ligat berfikir tau. Sesusuk tubuh gadis tadi terbayang dekat mata dia semula. Barulah dia sedar gadis tadi bukan gadis biasa. Mungkin jelemaan Kak Lang. Buktinya 2 helai daun kering dekat tangan dia. Seingat dia gadis tu memang ada bayar untuk belian dia dengan 2 keping wang kertas. Tapi apa yang berada di tangan dia sekarang bukan wang tersebut. Seminggu jugalah Azizul dilanda demam terkejut dan selepas kejadian tu dia tak akan keluar menghantar kuih selagi belum pukul 6 pagi. Tamat untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua. Kisah seram ni ditulis oleh novelis Faizul Izam. Kisah seram dari Joe. Joe dia nak share sikit pengalaman seram dia sendiri. Masa tu Joe dia masih lagi belajar. Pada waktu tu dia rajin berkemah tau dekat hutan. Sebenarnya minat Joe ni nak masuk ke hutan ni memang sejak daripada sekolah lagi. Dia memang suka lah pendek kata pergi berkemah. Pantang orang ajak memang dia akan pergi. Benda ni terjadi semasa Joe berkemah dekat satu gunung. Tak perlulah Joe sebut gunung apa. Dia risau nanti korang takut pula nak pergi ke gunung tu. Tapi Joe ada mentionkan juga, rugi kalau kita tak pergi. Air terjun dia cantik dan best. Joe ni kalau berkemah dia akan ada tim dia sendiri. Biasanya dia dengan tim dia tu pergi berempat. Joe namakan kawan-kawan dia tu sebagai Ali, Abu, Ahmad. Semua tu bukan nama sebenar. Di kalangan mereka ni ada seorang yang memang berani gila. Nama dia Ali. Joe pun kira berani jugalah. Yang lagi 2 orang tu memang tak berani langsung. Nak kencing pun kena berteman. Nak dijadikan cerita, pada hari pertama mereka berkemah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi bila masuk hari yang kedua, masa ni lah mereka ni dapat gangguan korang. Malam tu, Abu dengan Ahmad dia tengah main gitar dekat hadapan unggun api. Diorang ni ada buat unggun api berdekatan dengan kemah dia. So, si Abu dia main gitar, si Ahmad dia menyanyi. Serius korang tak sedap si Ahmad menyanyi. Abaikan pasal suara Ahmad. Kita nak tahu apa yang berlaku je. Joe masa tu dia sedang makan berdekatan dengan mereka ni. Ali tak ada bersama mereka time tu. Ali sejak maghrib lagi memang dah lesap pergi mancing. Sorang-sorang. Punyalah berani. Tak ada seorang pun antara mereka yang boleh challenge dengan keberanian Ali tu. Termasuklah Joe.
Joe pula kira bolehlah setakat masuk hutan sorang-sorang cari kayu api. Memang boleh, tapi mesti sebelum maghrib lah. Bila dah gelap, Joe pun dia memang tak berani nak merayau masuk hutan sorang-sorang. Tapi Ali ni lain macam. Dia punya tahap keberanian ni korang pun memang tak boleh nak hadam. Setakat masuk hutan malam-malam, gelap-gelap gelita sorang-sorang, itu tak ada hal punyalah. Tambah-tambah lagi kalau bab memancing, no hal punyalah. Masa tu dah hampir ke pukul 10 malam korang. Tiba-tiba Abu bersuara, "Joe, mana Ali? Lama now dah Ali memancing." "Banyak ikan kot. Dia ke atas ke? Atau ke bawah?" tanya Joe menyampuk. "Dia kata tadi nak ke atas," kata Abu sambil menunjuk ke hulu. Joe pun apa lagi, dia cepat-cepat sampai lampu suluh. Terus dia mulakan langkah dia naik ke hulu. Joe dia redah je ikut laluan jeram yang berbatu-batu tu. Padahal boleh je dia ikut jalan hutan. Bukan apa, Joe dia rasa ikut air lagi selamat. Lebih kurang dalam 100 meter macam tu lah. Joe masa dia tengah meredah jeram tu, dia nampak Ali tengah duduk dekat atas sebuah batu besar. Steady je duduk sorang-sorang. Lampu suluh langsung Ali tak hidupkan. Duk bergelap sorang-sorang je dekat atas batu tu. Boleh tahan jugalah dak Ali ni. Joe pun dia teruslah naik dekat atas batu tu. Joe duduk dekat atas batu tu berdekatan dengan Ali. Tiba-tiba kan bulu roma si Joe ni terus meremang. Masa tu Joe tak fikir apa sangat sebab kat hutan nak lagi tepi jeram memang sejuk, boleh menggigil. Sebab masa tu dia rasa macam sejuk sangat. Meremang kan dia seakan-akan sejuk, meremang tu sejuk. So Joe dia cuba abaikan, dia cuba untuk positifkan diri dia. Dia fokus kepada kawan dia tu. "Banyak ikan ke?" tanya Joe. "Boleh tahan. Kau suluh lah kat dalam bekas tu," jawab Ali. Joe pun disuluh. Wah, mengemut-emut ikan keli gunung kat dalam bekas tu. "Banyak kan? Sebab tu aku tunggu lagi." Itulah aku stay lagi kat sini. Aduh. Macam tu. "Ali, dah lah tu. Dah lewat ni. Balik kemah jom," kata Joe. Walaupun Joe seronok tengok ikan-ikan tu, dia pun risau juga sebab tak elok sebenarnya duduk memancing dalam hutan sampai tengah malam tu. Tambahan pula Ali sorang-sorang. "Jomlah kita balik." Ali pujukkan juga Joe supaya tunggu lagi setengah jam. Joe pun okey je lah, setengah jam je kot. Joe temankan Ali juga time tu, ikut apa yang dia minta lah, setengah jam. Joe rasa kurang selesa masa dia stay walaupun setengah jam. Dia rasa agak lama tau. Dia rasa something wrong dengan area situ. Mana taknya masa berada kat jeram waktu malam tu dah lah bunyi macam-macam. Boleh tahan bunyi tu, seram-seram. Masa tu dia dengar kan dengan sejuk air lagi. Tapi apa yang memelikkan Joe masa dia stay kat situ? Bulu roma dia kerap betul meremang. Jap merinding, jap merinding. Takkanlah masih tak biasa dengan keadaan sejuk kat tepi jeram. Pelik juga. Yelah, bukan first time mereka tu memancing dekat jeram macam tu. Tapi kali ni meremang je tu lain macam pula rasa. Lepas dah setengah jam dia tunggukan si Ali tu untuk terus memancing, Joe dengan Ali dia perlu bergerak. Tak kira Ali, kita boleh gerak sekarang. Jadi Joe dengan Ali ni dia nak mulakan pergerakan dia nak balik ke kemah. Ali terpaksa beralah tau. Dia turutkan juga sebab dia dah janji dengan Joe kan setengah jam je. Mereka pun beransur untuk balik semula ke kemah. Masa nak bergerak dari situ, tiba-tiba Joe dia ada dengar suara orang ketawa. Ketawa yang bukan macam ketawa Kak Lang Kak Punti. Bukan. Tapi ketawa tu agak menyeramkan juga. Suara tu seolah-olah macam ada beberapa orang yang sedang berbual, ketawa. Berbual, ketawa. Setahu Joe lah, mereka je yang berkemah masa tu. Dah 2 hari mereka dekat situ, mereka tak nampak orang lain pun selain daripada pengunjung yang datang untuk bermandi manda. Itu pun waktu siang je. Waktu malam
memang tak adalah orang yang berkemah sama dengan mereka tu dekat situ. Memang tak ada. Kalau ya pun ada orang lain berkemah, of course lah mereka akan nampak unggun api. Kemah lain tu dia akan hidupkan unggun api juga. Logik kan korang? Kau dengar Ali? Ali dia mengangguk. Dia tunjukkan isyarat shh, senyap. Dia tak nak Joe tegur pada bunyi tersebut. Bunyi ketawa dan bunyi berbual tu agak kuat. Walaupun bunyi air jeram tu memang dah kuat, tapi bunyi suara pelik tu lagi kuat. Mereka amati betul-betul suara tu. Memang rasa sangat dekat dengan mereka. Tapi peliknya tak nampak kelibat sesiapa pun kat situ. Seberang jeram dari kedudukan mereka, ada satu batu yang sangat besar tau. Jauh lebih tinggi dari batu yang mereka sedang duduk tu. Bila mereka amati betul-betul, cuba dengar betul-betul, mereka dapat rasakan suara tu memang datang dari arah batu besar tu. Jom kita pergi tengok. Ali ajak pada Joe untuk pergi tengok. Gila kau, jomlah. Jangan nak berani tak bertempat. Marah Joe pada masa tu. Ali dia ketawa je bila Joe cakap macam tu. Pelik ketawa dia tu. Yelah, jom balik kemah, kata Ali. Mereka pun turun sama-sama dari batu tu. Joe dia nyalakan lampu suluh. Dia tengok ke arah Ali. Ali tak nyalakan lampu pun. Dia tetap juga nak turun dalam keadaan bergelap. Dia tak onkan pun lampu dia. Woi, buka lampu suluh, nanti kau jatuh, tegur Joe. Bunyi ketawa tu masih kuat mereka dengar dan sangat jelas. Mereka buat tak tahu je, lantaklah. Tak payah, kau jalan depan, aku ikut belakang kau, kata Ali. Joe dia hanya geleng-gelengkan kepala dia je. Lah abang ni kadang-kadang dia punya berani buat aku rasa nak sekeh je kepala dia. Bisik Joe geram. Lantak kau lah, kata Joe. Mereka terus juga bergerak turun ke hilir menghala ke kemah mereka. Lebih kurang tak sampai 10 meter Joe nak sampai ke kemah. Dari cahaya api unggun tu dia dapat tengok ada 3 orang dekat situ. 3 orang korang. Mereka kan pergi berempat. Belakang kan Joe. Tapi dekat kemah 3. Apa tu? Ui. Yang mengejutkan Joe time tu, 3 orang kawan dia yang dia nampak tu dah termasuk Ali. Joe dia dah mula menggigil satu badan. Setahu dia, Ali ada kat belakang dia tadi. Apa yang aku nampak ni? Bila masa pula dia potong aku? Kata Joe dengan rasa hairan sangat-sangat. Joe tak sanggup nak toleh ke belakang. Dia lajukan langkah dia. Bila sampai ke unggun api, Joe terus duduk macam orang yang kebingungan. Masa tu, baru Joe tengok kat belakang. Memang, dia tengok tu tak ada orang dah. Memanglah tak ada orang kan. Dah ambil masa kat situ kan. Tapi dia hairan lah. Memang betul-betul pantas tau. Tak logik langsung. Kau pergi mana? Tanya Ahmad. Joe tak jawab soalan tu. Joe pandang muka Ali. Dia terus bertanya. Kau pergi mana? Aku pergi memancing lah. Langsung tak dapat ikan. Hawau betul. Jawab Ali selamba. Kau memancing ke atas tadi kan? Tanya Joe lagi. Ali dia dah rasa pelik. Tadi je. Lepas tu aku turun ke hilir. Orang tak perasan aku melintas tadi. Aku memancing ke atas tadi, tak dapat apa-apa. Tu yang aku turun ke bawah pun sama juga, tak dapat apa-apa. Suwe betul, jawab Ali. Joe dia dah rasa seriau macam nak mati. Siapa yang duduk dengan aku tadi? Bisik Joe dalam hati. Bila kau balik sini? Aku duk cari kau kat atas tadi. Tanya Joe yang masih tak puas hati. Aku dah balik setengah jam dah. Aku sampai je. Ahmad kata kau pergi cari aku ke atas. Jawab Ali. Joe rasa meremang dan dah
keluar peluh jantan dia. Tadi bukan main sejuk lagi dia rasa. Sekarang ni dia dah rasa panas, macam nak demam. Jo dia tak ceritakan apa-apa pun pada kawan-kawan dia. Dia diamkan je. Tapi dalam kepala dia duk fikir, siapa yang duduk dengan aku tadi? Besok tu Jo terus ajak mereka ni, kawan-kawan dia ni, balik. Jo takut kalau-kalau terjadi lagi benda yang sama dan mungkin sekali lagi ia boleh memudaratkan mereka semua. Jadi Jo rasa lebih baiklah mereka tu beredar je dari tempat tu. Bila dah keluar dari kawasan hutan, barulah Jo ceritakan kepada kawan-kawan dia. Barulah mereka ni faham kenapa ni Jo tiba-tiba ajak mereka ni balik. Sedangkan mereka dah rancang nak berkemah 5 hari. Syukur Alhamdulillah Jo tak adalah mengalami sebarang demam. Cuma rasa terperanjat tu memang adalah. Walaupun Jo dah melalui perkara macam tu, dia tetap juga aktif berkemah, masuk hutan, panjat gunung sampailah dia kahwin. Minat dia tu terus terkubur sampailah sekarang. Ada kalanya Jo dia rasa macam nak aktif semula, tapi tak ada seorang pun dekat rumah dia yang berkongsi minat yang sama. Tak apalah, tak semestinya nak kena ada satu minat kan. Banyak lagi minat lain yang dia boleh jadikan sebagai hobi. Jadi sekian sahaja untuk kisah Jo. Sekian saja 2 kisah seram untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan yang mana tak elok, kita jangan ikut. Kita spendlah masa kita untuk kita ketahui dulu dekat tempat yang kita nak tuju, untuk memancing ke, untuk kita berkemah ke, apa ke, supaya kita lebih sedia maklum kawasan tu sesuai atau tak. Ini untuk kisah pada kali ini. Okey, korang, terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana mendengar sehingga habis. Baik korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada story, mehlah cerita dengan akak. Bye, Assalamualaikum. Bye.